Bang, kopi 01. Kopi kosong Okey, siap. Selamat datang kepada episod kami Kopi Kosong, bukan kosong-kosong tapi ada kopi. Assalamualaikum, nama aku Saiful. Nama aku Zam. Nama aku Anis. Hari ni aku sangat gembira hari ni pasal kita ada tamu undangannya special. Aku gembira sangat hari ni. Boleh tak terangkan siapa yang kita nak interview ni? Okay, yang kita nak interview ni dikenali sebagai Tok Ayah. Kita panggil aja Tok Ayah boleh? Boleh. Okay, Tok Ayah banyak cerita dalam mistik dalam pengalaman dia lah yang dia akan menyampaikan satu cerita. Jadi kita harap pendengar dapat mendengar dan ambil satu pengalaman lah daripada Tok Ayah. Okay, Tok Ayah. Silakan Tok Ayah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tok Ayah ucapkan kepada semua pendengar yang mendengar cerita Tok Ayah ni, ini sebagai cerita, ambil sebagai imbalan, sebagai hiburan aja, Boleh percaya dan tidak tu terserah pada individu yang mendengar. InsyaAllah. Betul insya-Allah. Jadi Tok Ayah boleh mulakan cerita dia. Boleh. teruskan. Kita sangat ni tengah tak sabar. Ceritanya begini. Okey. Jadi satu hari tu Tok Ayah dengan abang Tok Ayah tu nak pergi ke laut. Pasal Tok Ayah ni asal dia pada orang pulau. Jadi Tok Ayah nak pergi ke laut ni waktu jam petang lah, sekitar 6:30 selepas maghrib. Okay. Jadi bila kita dah siap semua alat perkakan nak ke laut tu, pergilah menuju tujuan kita tu sampai. Jadi sampai satu tempat tu kita tak mengail dulu, kita mencari umpan dululah. Okay. Mencari umpan macam torak, sotong tu kita cari sebagai umpan. Okey. Jadi bila kita dah sampai dapat mencari torak tu, jadi kita pergi tujuan lah mana kita nak pergi. Jadi satu malam tu pergi satu tempat tak ada ikan yang Tok Ayah dapat. Tak ada ikan yang Tok Ayah dapat. Ngail lagi sampai malam tak dapat juga ikan, tak ada ikan. Tak jumpa juga ikan. Jadi ngail lagi, pergi satu tempat lagi. Tak dapat juga. Sampai ke daerah tu lebih kurang 7-8 tempat Tok Ayah pergi. Pada malam tu sampailah dekat waktu pagi. Nak dekat pagi lah, sebelum dekat subuh. Jadi kata Tok Ayah kepada abang, "Bang, macam mana bang, satu ekor kita ikan pun tak ada ni malam. Macam mana kita nak balik cakap dia, tak ada lauk ni lagi, tak ada apa-apa kita dapat. Betul. Nak jual pun tak dapat cakap dia kan." Jadi kata abang, "Baiklah. Kita cari kat satu tempat yang baik kita tuju." Jadi ginilah bang, kita pergi ke satu tempat, satu pulau. Satu pulau tu mungkin orang tahulah, di pulau tu dipanggil Pulau Tanah Merah. Pulau Tanah Merah. Jadi pergilah sana. Jadi waktu tu lagi pukul sekitar masuk dalam 4.30 lah, dekat 5 gitu. Okay. Jadi tu saya cakap, "Kita berlabur dulu sini bang." Dia cakap, "Kita berlabur dulu." Yalah kata dia. Jadi dia kata, "Dek, kita berair tempat boleh tak?" "Nak berair tempat. Tu saya tidur kat sini lah. Tak boleh sini." "Kenapa?" "Tak, dia lah, aku tak sedap hati." Dia kata, "Tak apalah bang, abang tawakal aja lah." Cakap dia kan. Jadi kalau adik nak tidur, adik tidurlah kata dia. Jadi baiklah. Dia tidur. "Kenapa abang tak tidur?" "Aku tak nak tidur," kata dia. Jadi pelik juga. Saya seorang yang tidur, takkan abang tak tidur kan? Ya. Jadi baring. Sekitar dalam pukul 6.30 pagi, dekat pukul 7 itu sadar. Sadar, jadi dia kata, "Abang, kau dah bangun lah. Mari kita pergi ke ujung sana lah. Ke ujung pulau tu," kata dia. Jadi baiklah kita pergi. Kebetulan jalan tu air tengah surut. Jalan bang, kita berhenti ke darat ni boleh tak? Dekat dia. Boleh jugalah kita berhenti. Jadi berhenti ke darat tu dalam batu karang tu. Menitilah jalan tu dekat karang laut. Jadi jalan sampai ke satu tasik. Satu tasik tu, sampai satu tasik tu. Jadi bila tengok tasik tu, airnya dalam. Tasik tengok, "Bang, kenapa tempat ni di darat tetapi tasik ni air ni dalam?" Jadi kata abang, "Tak tahulah." Jadi biasa turun sekejap bang. Saya turun lah. Jadi bila Tok Ayah turun, Tok Ayah langgar sembunyi ikan. Sembunyi ikan. Langgar ikan. Ada udang, ada ikan. Banyak. Jadi bentang lah. Cakap, "Bang, kat sini kita bentang jaring boleh tak bang? Lagi bagus dek, dapat juga lauk." Dia berkata, "Tak ada juga daripada hasil tadi. Siang ni kita kat sini aja lah." Jadi dapat lah. Jadi bentang lah jaring. Bentang jaring dah panjang. Jaring bentang. Tok Ayah ambil kayu panjang gitu kan. Kayu dekat sampan tu ada satu kayu pengayuh panjang macam galah gitu. Teba dekat laut. Teba dekat air tu. Teba. Dah termasuk dekat jaring tu melandut. Okay. Dah melandut jaring bang. Agak-agak koyak jaring ni bang, cakap dia. Betul. Koyak jaring ni bang. Dah masuk ikan dengan udang ni. "Ya adik, boleh lah tengok."
Okey dah tarik dia, kita tarik lah. Tarik. Satu ekor ikan pun tak ada. Satu ekor tak ada. Tapi rasa berat lah. Rasa berat. Dia dah melendut. Jaring tu dah melendut. Tapi bila dia tarik jaring tu semua, satu ekor ikan pun tak ada. Pelik juga. Satu ikan tak ada. Jadi macam mana bang? Tak apalah, kita bentang lagi sekali lah. Bentang lagi sekali. Dah bentang-bentang, ambil kayu tebal lagi. Tebal dekat air tu, tebal. Dah melendut. Jaring tu dah melendut. Tengok bang, udang tu dah melendut tu bang dekat jaring tu. Dah panjang tu kan. Okeylah, tarik adik. Tarik lagi. Tarik sampai ujung. Satu ikan pun tak ada. Satu udang pun tak ada lagi. Macam mana tu? Mana ikan dia pergi ke apa benda yang masalah tu lah pelik kan. Kadang-kadang ikan tu dah masuk, nampak masuk. Pasal jaring tu melendut. Kalau jaring tu tak melendut tu tak nampak lah benda tu kan. Dia melendut jaring tu. Jadi bang, kita bentang lagi ketiga. Bentang kali ketiga, dah bentang gitu, tebal lagi dengan kayu, tebal. Langgar lagi ikan tu. Lagi ikan tu kat jaring. Ikan tu langgar kat jaring dengan udang. Okey bang, kita tarik lagi bang. Ni dah berat ni nampak. Okey tarik. Tarik je lagi, tarik sampai ujung. Satu ekor ikan tak ada dengan udang. Macam mana? Dah 3 kali lah. Jadi 3 kali bang, saya rasa ada yang tak kena ni bang. Apa dia yang tak kena dek? Jadi bila cakap yang tak kena tu mungkin ada apa-apa. Dia dah lari. Pusing aja abang dah lari. Dia lari ke laut. Dek, lari. Kenapa lari dek? Lari dek, lekat dek. Jangan tunggu lagi, lari. Kenapa abang nak lari? Kenapa abang lari? Jangan tunggu, jangan tanya lagi. Kau tinggalkan jaring, kau lari dekat. Tak boleh jadi bang. Apa sebab suruh saya lari? Dia lari, bila dia tengok dia lari sampai ke kulit. Lekat dek, aku dah tarik bot ni. Lekat tarik. Tak boleh jadi. Dia pusing ke belakang. Nampak. apa benda? Satu lembaga yang begitu besar. Begitu besar lembaga tu berdiri di atas pokok lembaga ni. Berbulu. Dia menengok dengan mata dia yang merah. Dia tengok dengan gitu macam geram lah. Dengan kuku tangan dia tu menjelir gitu. Dia tengok muka. Jadi tengok. Jerambang punya. Oh. Jerambang. Jadi aku mengambil ikan pun pernah nak nyari ikan. Engkau mengambil ikan aku. Oh. Nah, tunggu sekejap. Tok Ai cakap dia tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Lari ke laut. Pergi kat bot. Kenapa bang? Lekas naik dek. Tidak, saya tak naik. Saya nak parang. Mana parang? Cuma parang. Ambil parang tu. Tok Ai kejar. Kejar Jambang. Dia tengok muka Tok Ai kejar lagi dekat. Kejar tengok. Ingatkan dia tunggu. Dia rupanya dia dah lari. Jambang tu lari. Kalau kau berani kau tunggu. Tunggu. Sampai kejar sampai atas bukit. Sampai ke bukit kejar sampai ke hutan. Bila dia sudah merubahkan diri jadi bola api, itulah Tok Ai dapat kejar. Kerana dia dah gaib. Oh. Itulah pengalaman Tok Ai. Ketika bertemu. Lepas tu di laut bertemu dengan Jambang. Itulah bentuk hantu. Orang kata bukan hantu laut tapi itu jerambang. Dia jerambang. Kalau hantu jerambang ni kan, dia boleh menjelma merupakan macam itu lah. Gitu. Kalau dia boleh menjelmakan bentuk di laut tu macam orang. Dia bentuk di laut macam orang. Dia boleh memungut di atas air tu berjalan. Di atas air tu dia memungut jaring. Tapi kebanyakan orang kalau nampak dia berjalan air memang orang tebak. Tebak apa? Bukan tebak dia. Tebakkan tali tu lari cabut lekas. Orang jalan asal air. Pernah terjadi, kata orang zaman dulu pernah cerita. Kalau jambang ni dah ditarik, dia boleh menarik dengan sampan bot orang sekali bawa ke laut. Kuat juga Kekuatan dia tu dia tarik. Bukan kata dapat jumpa, takkan jumpa lagi mayat orang tu. Itu dia kata kehebatan kepada jambang. Jadi tak semua orang yang kata boleh menempuh, boleh menemui jerambang ni dengan sifat berdari dan teguh. Tapi kalau tak cekal hati memang tak boleh. Tapi kebanyakan Tok Ai dengar daripada pulau-pulau yang ada, memang orang kalau bertemu dengan dia memang suai. Kata dia, baik kita lari. Kerana lebih baik daripada maut tu, mencari maut tu, baik-baik tinggalkan jaring tu, lari lebih baik. Itulah. Jadi kalau dia di darat, dia berubah menjadi bola api. Dia bola api macam bola. Jadi bulat dia macam bola tu berapi. Jadi kalau dia dah berubah tu jam, itu dia boleh mengubahkan bentuk seperti lembaga yang berbulu. Dengan mata merah, kuku yang panjang. Itu dimagakan macam gondorowo tidak, macam boleh kata gondorowo lah gitu. Tapi memang itu sifat jerambang. Tapi kalau dia dah berubah itu dia menjadi bola api. Itu kira dia dah jadi. Dah jadi. Itu dia balik asal. Pasal apa itu jam? Kalau dia dekat dengan Tok Ai, mungkin Tok Ai dapat muntah dia jadi badang.
Pasal dia lari. Itu yang tak dapat tangkap. Jadi penat-penat kita ambil nanam ikan kan. Dia pula mungut ikan. Itu kalau dapat tangkap memang janggut dia tarik. Oh, dia ada janggut ya? Berbulu. Oh, berbulu. Dia berbulu. Dapat tarik mungkin dapat muntah jadi badang. Kata orang. Kan? Jadi bila sampai dah selesai gitu baru dia jumpa abang. Bang naik darat balik. Abang dah lari. Dah lah tak ada ambil balik. Bentang jaring ni lagi. Tiba jaring. Bentang jaring. Tiba. Dapatlah. Bila tebal sekali dia melanggar. Bila tarik baru dapat ikan dan udang. Dapat ikan dan udang. Betulnya dia suka kacau Suka kacau. Dia pemalas. Sikapnya pemalas. Dia nak ambil asal orang. Kalau nak kerja sendiri memang dia tak ada. Itulah pengalaman Tok Ayah yang bertemu Jambang. Bukan kata Tok Ayah ni berani, tidak kan. Yang penting kita marah. Marah apa penat kita berjaring. Yalah nak tarik. Kalau nak buat sendiri, pukat sendiri kan, jaring sendiri. Ini hak orang nak ambil kan, penat kita kan. Jadi itu yang buat dia marah, bukan kena berani. Itu yang membuat dia marah tu kan itu. Jadi kedua tu niat kalau dapat muntah tu memang jadi kuat. Jadi tak dapat lah. Itu pengalaman Tok Ayah pada kita di Jambang. Tapi kalau macam orang yang tak ada pengalaman kalau macam selalu diorang pergi mancing, diorang fikir diorang berani tu, apa petua-petua yang boleh untuk Tok Ayah ajar? Itu kalau petuanya kata orang sikit sebanyak pun kita kena mencari pengalaman. Oh, pengalaman. Dia pengalaman. Jadi kita sebanyak ke laut ni kitanya beradab. Beradab sikit lah kata orang ke laut. Bukan apa kita kata orang kalau kita satu-satu perbuatan tu beradab, mungkin kita selamat. Sebab di tiap-tiap suatu pesisiran pantai di laut ni, darat atau laut, ada penunggu, ada penjaga. Kita menghormati bahasa. Kalau orang berbudi, kita berbahasa. Orang kita berbahasa. Jadi kalau kita tak berbahasa pada orang, mungkin dia pun dia sebut, bahkan dia katakan bukannya hantu apa, dia pun makhluk Allah. Dia pun sama dengan Allah. Dia pun sama. Jadi tempat orang tu kalau kita kacau, marah orang. Tapi cuba kita kalau dikacau orang, marah tak? Marah. Juga. Jadi sopan, santun, budi bahasa tu kita nak ada. Walaupun dia makhluk yang nampak dengan tak nampak, kita kena hormat. Kita tidak menyembah kepada dia, tapi yang kita sembah kepada Allah. Betul. Tidak menyembah kepada dia. Tapi apa pun tetap dia sebagai umat, tetap kita kena hormat. Jadi petua yang bagi Tok Ayah pesan kalau nak ke laut tu, sebelum mijak pintu air, kaki air kata orang, bersalamlah dulu kepada yang jaga lautan, jaga daratan kan. Minta pada Allah, mohon minta lindung jauhkan segala-gala. Jadi itu bukan sebarang kata orang kehebatan orang tu boleh menentang, tidak. Tak semua manusia. Pasal tidak berdepan. Kalau dia dah berdepan dengan apa di laut tu tadi, dia tak akan tahu boleh ke tak boleh. Itu pengalaman Tok Ayah dekat laut. Bukan Tok Ayah tak pernah jumpa. Tok Ayah pernah jumpa bermacam jenis di laut. Macam seperti apa? Seperti macam mana kita? Macam tu laut. Oh, okey. Seperti kata orang apa ni, sumbu batu. Sumbu batu macam pulau. Bongkar karang kata orang. Bongkar karang. Bongkar karang. Dia kalau timbul bongkar karang ni, dia sebesar pulau. Besar juga. Sebesar pulau. Itu dia kata sebesar pulau tu, itu diibaratkan seperti pari. Kan pari sudah menjadi macam kuasa kebesaran, kekuasaan, ketapaan dia ke kehebatan tak tahu. Tapi dia tidak menyentuh orang. Dia tidak mengganggu orang. Bongkar karang tidak mengganggu orang. Tapi kalau dia terbenam ke bawah, bila dia benam ke bawah, itu air itu berpusau, sedut. Dia sedut tu, itu yang boleh menenggelamkan kapal, boleh menenggelamkan bot apa. Dia seperti air pusau yang pusing. Dia tak makan orang. Ada orang kata puaka. Itu serah pada masing-masing. Tapi pada Tok Ayah, dia bukan puaka. Dia dipanggil bongkar karang seperti pari yang sudah betapa terlalu besar. Menjadi ke pulau. Jadi bila dia timbul tu, dia tak ngusik, tak makan orang. Tapi yang takut dia tenggelam. Bila dia tenggelam ke laut tu, itu dia berpusau. Berpusau seperti air pusau. Itu yang menyedut dia. Walaupun sebesar kapal pun, boleh habis. Itu pengalaman Tok Ayah. Jadi Tok Ayah ni banyak dalam pengalaman laut ni mengalami. Kata orang kita ni asal nelayan, asal pulau. Betul. Jadi kita tata tertib. Alhamdulillah kata orang, Tuhan masih melindung kita, masih kita beringat dan kita tidak mengacau tempat orang, masih kita beringat insya-Allah. Kalau kita minta dengan baik, Tuhan beri. InsyaAllah. Kalau dia yang kita hormat, walaupun ni bangsa yang makhluk gaib pada Allah, kita tak dapat lihat. Tapi kalau kita berbahasa, budi pada orang, bersalam, insyaAllah dia pun tak ganggu kita. Itu kata orang budi kita berbahasa kan, orang beri kita berbahasa. Ketuk rumah orang pun kau tak masuk, marah orang. Jadi betul juga. Dia. Dari tempat orang kita masuk, salamlah. InsyaAllah itu petua sebagai untuk keselamatan kita. Itulah cerita yang Tok Allah yang mengalami lah. So ni jadi satu untuk pendengar-pendengar yang nak hendak tahu lebih daripada cerita yang
apa yang Tok Ayah ceritakan tu adalah untuk kita mengalami Yalah, tata tertib kita bagaimana kita pergi, kita mesti apa kata orang tu berbudi bahasa. bahasa. Macam kita macam kita sama kan, macam kita berbual dengan orang. Kita harus Sopan santun. Sopan Sopan santun. lah. Sopan lah. Sopan santun. Kata orang berbudi ni kan jadi tak menjadi kata orang apa menjadi rugi pada kita. Hormat, saling menghormati dengan tuan saudara. Tak kira bangsa. Siapa dia tahu, yang penting kita berbaik dengan orang tu. Berbaik. Apa kata dia bangsa itu bangsa, tidak. Ada juga orang ni jahat, ada orang juga baik. Betul. Tak semua bangsa tu baik, tak semua bangsa tu jahat. Semuanya ada. Ada kebaikan. Jadi kita kalau baik dengan orang baik dengan kita. Walaupun dia jenis makhluk yang gaib, tak nampak, dia lihat. Tapi kalau kita baik, dia baik. Dia tak ganggu kita. Tapi kalau kita belasgak, sombong, bongkak dia dan tak berkufur. InsyaAllah. Tapi yang kita tidak percaya. Sebab tu keimanan tu ada. Betul. Allah kata percaya pada iman. Benda yang gaib tu ada wujud. Jangan kata tidak wujud. Ada. Tidak aku jadikan jin manusia untuk nyembah padaku. Betul. Sebab itu ada jin, ada manusia. Ada jin baik, ada manusia baik. Semuanya boleh katakan jin. Jangan panggil jin je. Semua jin, banyak jin. Tak boleh panggil jin. Kita tak boleh panggil. Tu ya? Hantu. Jadi kategori dalam jin ni serupa kategori manusia. Kategori manusia ni sebagai manusia tadi dia bangsa. Ada bangsa. Betul tak? Manusia di Bani Adam dia ada bangsa. Dilahirkan keturunan Adam ni ada bangsa. Bangsa Cina, ada Melayu, ada India, ada ni. Bangsa. Jadi orang manusia juga. Di bang ni pun manusia juga. Dia pun manusia juga. Tapi bangsa. Jadi dipanggilkan bangsa. Tiap bangsa tu punya kedudukan. Jadi ada tempat. Jadi jangan kita kata, oh manusia tu siapa? Tidak. Manusia tu ada bangsa, ada agama. Berbeza. Begitu juga jin. Tapi kalau jin, kita panggilkan jin, semua kalau panggil jin tak boleh. Tapi jin manusia seperti arwah Haji Samsudin tak boleh gitu. Jin juga kan. Minta maaf jangan ambil hati. Ini gurau aja kan. Tapi jin, bangsa jin ni banyak. Satu bangsa nama jin, tapi hantu, polong penanggal. Pelesit. Apa dikira gondoro pun dikira bangsa jin. Tetap bangsa tu kerana dia bersepah. Satu bangsa, tapi tangan kita bercakap ini semua jin tak boleh. Jin tu ada bangsa. Ada bangsa, ada polong, ada penanggal, ada hantu, ada pontianak, ada pun itu dipanggil golongan jin. Seperti manusia. Ada bangsa. Ada bangsa India, ada bangsa Melayu, bangsa Hindun, putih, bangsa sama. Jadi kita kategorikan benda tu adalah bangsa jin. Tapi tetap ada gelaran. Tapi tak boleh cakap jin, tak boleh. Kalau dia sebagai penanggal, dia penanggal. Itu jin juga. Kalau dia polong juga. Itu jin juga. Kalau dia seperti jambang, pun jin juga. Tapi asal. Jadi kalau kita tahu segala-gala, kita tak boleh pukul rata. Ini semua jin semua tak boleh. Tapi ada kategori dia. Jadi kita sebut jin, mesti ada kategori. Apa jin? Bangsa apa dia? Oh bangsa polong. Apa jin? Bangsa apa dia? Jadi kalau manusia tu bangsa apa dia? Oh Melayu. Oh dia orang India gini. Itu bentuk. Jadi tak semua bangsa tu, jin tu ada baik, ada jahat. Ada jin Islam, ada jin kafir. Dia ada bangsa. Ada yang Islam pun jahat juga. Bukan yang semua yang kafir tu jahat, tidak. Macam manusia juga. Ada orang Islam pun jahat juga. Ya, betul. Ada orang tak Islam pun baik juga. Semua kategori tak boleh kita kata. Bukan kata letak pada lambang. Tapi kalau yang betul pada hati manusia tu sendiri. Kalau hati dia jujur, dia bersih pada orang, tidak. Yang penting jauhkan dengki, syirik, tamak, aroba. Jangan meletakkan suatu benda tu kafir, kurafat itu tak boleh. Ya, benda tu wujud. Ada jin, bukan tak ada. Kalau kita beriman, kita percaya ada. Kerana Allah menciptakan benda yang gaib tu ada. Kerana manusia yang tak dapat melihat saja mengatakan syirik. Sebab apa dia syirik? Memang dia dengki pasal dia tak dapat tengok. Dia syirik. Betul. Pasal ya betul. Jadi kerana dia tak dapat tengok, dia kata tak ada benda tak wujud. Mustahil tak wujud. Pasal dia tak dapat melihat panca indera keenam. Jadi kalau dapat melihat, dibukakan Allah Ta'ala, dia dapat melihat ada. Di depan mata dia sendiri ada dunia yang dia tak dapat tengok. Betul. Bukan jauh, di depan mata dia sendiri dia tak dapat tengok. Sebab itu kata orang berpatah kata Melayu, carilah di mana gajah sembunyi. Carilah di mana gajah sembunyi. Mana cari gajah? Macam mana cari gajah sembunyi? Macam kita Cari. Dia boleh sembunyi ke tak? Boleh. Gajah boleh sembunyi. Cari lah kat mana gajah sembunyi kalau dapat. Itulah. Kalau dia dapat mencari, dia dapat melihat, dapat tengok segala-gala. Sebab itu dia tak dapat tengok lah. Dia mengatakan tidak ada wujud, tidak ada, tiada. Apa diciptakan Allah itu semuanya ada. Cuma kepercayaan kita yang ada dengan tak ada. Kalau kita percaya ada benda tu, mesti ada. Sebab itu kata Allah kita beriman. Beriman kepada Allah, beriman malaikat, beriman kepada kitab, beriman pada Rasul. Antung baik keadaan kadar di hari kiamat. Kalau kita dapat melihat malaikat, betul lah kita. Betul. Dapat tak melihat? Pasal itu tak dapat kita lihat. Tapi kan malaikat depan kita kan kita tak dapat tengok. Kenapa? Kerana hati kita masih kotor.
masih dengki, masih khianat, masih iri, masih syirik. Sebab tu Tuhan tak melihat kan. Tapi orang yang suci, yang bersih, yang mukmin, yang saleh saja yang dapat melihat malaikat tu wujud ada tak ada, dan apa yang ada sekiranya gaib ini ada. Kalau Allah melapiskan bumi dengan 7, Allah melapiskan langit dengan 7. Betul. Manusia dilapis dengan 7 sifat dia. Tetapi buang sifat yang 7. Kenapa? Dengki, khianat, tamak, aroba, iri hati tu buang dulu. Barulah dia mendapat kesempurnaan. Itulah cerita dia sebenar. Tapi kalau dalam pendapat ayah, dalam segi pengalaman ayah, kalau dalam kategori jin ni kan, kebanyakan semua ada kelemahannya. Memang ada kelemahan Ada dia. kelemahannya. So untuk orang yang kadang-kadang ada yang diorang tak berilmu atau apa tidak, macam mana kita untuk diorang macam jauhkan daripada mereka ni kacau mereka? Ya, okey. Ginilah. Pernah tak dengar hantu ni cekik orang? Tak pernah. Tak pernah kan? Mana ada hantu boleh cekik orang? Yang dimasukkan, yang dia cekik tu dia rasuk. Oh, rasuk. Dia rasuk. Oh, okay. Dia merasuk diri dia sendiri. Tapi pun dia anak jin tak pernah cekik orang. Belum ada. Tapi tu cerita dalam wayang tu lain. Itu cerita wayang, director yang suruh. Tapi kalau dari segi hantu ni, tak ada yang dicekik orang, tak ada. Cuma kita saja yang melemah iman. Sebab tu kalau ikutkan cara sejarah, tidak ada mulia dijadikan sesuai Allah Ta'ala dalam manusia di dunia ni. Betul. Dan sehina juga manusia juga dijadikan Allah. Tapi lebih darjat tinggi manusia ni daripada segala yang cipta. Betul. Walaupun jin apapun peringkat yang jatuh, manusia lebih tinggi. Cuma kita lemah keimanan. Oh. Lemah pada iman. Kerana kita tak kuat pada iman. Yang buat kita takut. Kita nampak pocong, kita lari. Kita nampak yang tu, kita lari. Tidak. InsyaAllah kalau kita yakin pada Allah, insyaAllah. Tawakal tu Allah, insyaAllah. Tak. Kuatkan iman kita teguh. Banyaknya orang tak menguat. Kenapa? Nafsu menindih iman. Bukan iman yang menindih nafsu. Kalau nafsu sudah menindih iman, tergala-galanya habis. Tapi kalau iman menindih nafsu, tutuplah segala kehendak api dunia yang ada. InsyaAllah. Percaya dan yakin kepada keimanan. Percaya pada satu wujud. Allah itu ada berserta dengan hamba. Betul, itu kita setuju dalam Carilah ilmu, cari belajar, cari macam mana nak melindungi itu. Banyak Allah jadikan di dalam surah-surah Al-Quran. Ada surah. Kurang-kurang pun bacalah Quran Binas. Takkan tak boleh baca. Sampai kaku tak boleh baca. Teruk sangat. Jadi keimanan dia tak kuat kerana dia kaku. Kaku. Dia kaku. Tapi kalau dia iman dia kuat, baca Quran Binas. InsyaAllah Tuhan jadikan. Semuanya ada yang kalah, ada yang menang. Tak semua yang kuat boleh kuat. Dan tak semua yang lemah takkan lemah. Tiap-tiap suatu kelemahan ada kekurangan, kekuatan dia. Tiap-tiap suatu yang kuat ada kelemahan dia. Cari jalan tu. InsyaAllah. Jadi daripada situ tak semudah gitulah kalau kita setakat nak baca, nak menghalau hantu ke atau kita nampak tu tak semudah begitulah. Memang tak semudah lah. semudah gitu. Yang penting keimanan. Keimanan kita yang paling Iman penting. yang penting kuat. Kerana iman yang boleh melanggar segala-gala. Ya. Kalau iman kita tak kuat, kita cabut pun tak guna. Betul. Kalau kita baca ni boleh. Mengaji ke 30 juz Quran sekalipun. Tapi kalau iman kita tak ada, betul. tak guna juga. Sia-sia. Ada cerita tapi tak mau cerita lah benda ni. Kalau ada cerita kan nanti dia cerita. Pernah berlaku pada seorang imam. Betul juga. Okey. Ketika pertemuan tu, lalu dibaca ayat kursi. Dibaca ayat kursi, dia tengok hantu tak lari. Dibaca lagi ayat kursi, tak lari hantu tu. Masuk 3 kali baca ayat kursi, dia tak lari juga. Last Pak Imam yang lari. Habis apa terjadi? Sampai atas. Sampai atas tangga tu je naik lift. Dalam lift dia tak lari. Dia naik atas tangga. Rumah tingkat 12. Alamak. Sampai tengok tangga ujung. Hantu tu berdiri. Dia nampak hantu tu lagi. Dia turun ke bawah balik. Laki 3 sampai pagi besok tu jumpa pensan kat bawah. Ya Allah. Jadi kenapa? Bukan semestinya seorang itu kekuatan punya. Tidak. Yang penting iman. Iman manusia yang sebenar-benar. Kalau kita iman kita kuat, insya-Allah teguhkan hati. Teguhkan iman kita. Memang goyang. Hati kata berani. Kaki kata lari. Itulah selalu dia. Dengan keyakinan apa yang mereka buat. Keyakinan kita yang kita buat. InsyaAllah. Itulah pengalaman Tok Ayah. Apa yang pernah Tok Ayah jumpa ni, macam cerita. Kalau hantu ni, common pada Tok Ayah. Common lah. Dah macam jenis Tok Ayah jumpa, dah macam jenis Tok Ayah mengalami. Ya, betul. Dah melihat daripada segi hantu ni. Baik pocong, pontianak, baik apa. Dah banyak. Alhamdulillah. Tapi tak pernah tersentuh. Tak pernah dia. Yang nampak pontianak tu sampai pontianak tu bukan cakap sombong, tak sampai terkencing pun ada kan. Terkencing pun ada, dia lari tu kan. Jadi pada Tok Ayah insya-Allah lah, kalau kita betul yakin pada Allah, tawakal pada Allah, InsyaAllah. yang penting insya-Allah kita akan selamat dunia akhirat.
Oh, tak pernah. So far aku tak pernah macam terkena Macam apa ini. macam si kakak tu terkencing. Tak pernah jumpa kan. tak nak jumpa. Mengalami lah. Belum. Mungkin kalau satu hari nak jumpa boleh juga. Untuk para pendengar yang nak dengar episod akan datang ni, Tok Ayah akan ceritakan lebih lagi tentang mistik. Kalau misalnya kalau ada soalan-soalan untuk pendengar-pendengar nak Tok Ayah nak sampaikan, bolehlah kamu korang semua tag kat Facebook, Instagram ataupun email kita. Kita akan sambungkan nanti next episode dengan Tok Ayah lagi sekali. Alright, kita akan sambung lagi ya. Boleh. Alright. Terima kasih Tok Ayah. Okey. Assalamualaikum. Kopi kosong lagi satu. Nantikan episod seterusnya.